Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati binti Abdul Rahman. InsyaAllah saya akan membentangkan mengenai metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah dan sejarah pemikiran akidah. Yang pertama ialah membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Firman Allah mengenai taklid, mengenai paksaan di dalam surah Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah, yang bermaksud ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Dalil ini menunjukkan Allah tidak memaksa untuk menerima akidah, melainkan seseorang itu berfikir terlebih dahulu. Kemudian firman Allah mengenai taklid di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka berkata, tidak, kami akan mengikut apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami. Dan patutkah mereka mengikut nenek moyang mereka yang tidak mengetahui dan tidak mendapat petunjuk? Di sini kita dapat melihat Allah melarang mempercayai sesuatu tanpa berfikir dan mengkaji kebenarannya. Metodologi Al-Quran yang ketiga ialah menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Di dalam surah Yunus ayat ke-101, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardh ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Yang bermaksud, apakah engkau tidak memperhatikan bahawa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berkeping-keping. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Dalil menunjukkan Allah menyuruh manusia untuk menggunakan panca indera untuk menyaksikan fenomena alam yang berlaku. Seterusnya, mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilan. Di dalam surah At-Taubah ayat ke-30, Wa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, yang bermaksud orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu putera Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan ayat tersebut melalui firman-Nya, iaitu lam yalid wa lam yulad, daripada surah Al-Ikhlas ayat ketiga, yang mana maksudnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini sangat menunjukkan betapa Allah bersifat Isa dan tidak berketurunan. Dan yang terakhir ialah membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Maksudnya, penyaksian Allah sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Dia, dan malaikat dan orang-orang yang berilmu menegakkan keadilan. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalil ini menunjukkan bahawa jelaslah orang yang berilmu pasti dapat merasakan kewujudan Allah. Bila kita akan membincangkan mengenai sejarah pemikiran akidah, zaman pertama iaitu zaman Rasulullah SAW. Di waktu ini tidak berlaku sebarang penyelewengan akidah
kerana sebarang persoalan boleh ditanyakan terus kepada Rasulullah dan wahyu masih diturunkan ketika Rasulullah masih hidup. Dan seterusnya ketika zaman sahabat, ketika ini Rasulullah SAW sudah wafat, maka ketika ini berlaku zaman pemerintahan Khulafa ar-Rashidin. Penyelewengan kita masih tidak berlaku di zaman pemerintahan Abu Bakar dan Umar ibn Khattab, tetapi kemunculannya bermula apabila terjadinya pembunuhan Osman bin Affan. Maka ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu diangkat untuk menjadi khalifah pada ketika itu, dan bermulalah kemunculan mazhab-mazhab yang menyelewengkan akidah, contohnya seperti Syiah. Dan yang ketiga ialah Bani Umayyah. Penyelewengan akidah berlaku disebabkan beberapa faktor, contohnya jiwa orang yang baru memeluk Islam masih dipengaruhi oleh unsur agama mereka sebelumnya. Maka ada persoalan yang timbul mengenai qadar ketika itu. Jika ingin dikaitkan, setelah melalui zaman-zaman tersebut telah muncul mazhab-mazhab yang terawal, contohnya seperti Syiah, Khawarij dan juga Murji'ah. Pada golongan Khawarij merupakan golongan yang gemar menghukum seseorang, maka terdapat dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Qasas ayat ke-70, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil awwala wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un, yang bermaksud, dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia, segala puji baginya di dunia dan di akhirat, dan baginya seluruh penentuan, dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Maka di sini jelaslah buat kita yang menunjukkan hanya Allah sahajalah yang berhak untuk menetapkan hukum. Sekali. Dan yang terakhir ialah mengenai golongan Syiah, yang merupakan golongan yang mengingkari sifat 20 Allah. Maka dalil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un, daripada surah Qisas ayat ke-88, yang bermaksud, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia, segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah, segala keputusan menjadi kehendaknya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Maka di sini kita boleh lihat di dalam ayat ini memaksudkan sifat Allah, iaitu wujud, iaitu baqa, yang bererti kekal. Maka itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.